Kalau perasan, kalau ada seorang manusia yang tak mewakili Islam pun, dia ni tak pakai free hair, tak menutup aurat, tapi media massa akan meletakkan dia sebagai Muslim contoh. Apa sahaja kenyataan dia akan dijadikan rujukan. Tapi alim ulama dia tak jadikan rujukan. Maksudnya media massa tak pick up. Dan betul, tuan-tuan, saya setuju. Ada di kalangan mereka yang ada autoriti, bukan dalam majlis agama, jabatan agama. Sebab majoriti jabatan agama dengan majlis agama, dengan institusi agama yang saya kenal di Malaysia, saya kerjasama dan saya tahu mereka menyokong pendakwa kita. Mereka sokong. Tetapi yang jadi isunya ialah ada setengah pihak yang berautoriti. Saya tak mau sebut nama. Mereka ada jawatan, tetapi mereka malu dan takut bersuara, malahan mempertahankan tindakan orang lain. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Sebab apa? Saya fikir mungkin al-wahan, cinta dunia takut mati. Bila dah ada jawatan, dia tak gunakan untuk manfaat dakwah Islamiyah, tetapi lebih mencari keredaan manusia. Dia hanya nak itu, nak itu, nak itu. Benda lain, bila bab dulu, masih ingat tak tuan-tuan, ada isu dikatakan seorang ahli politik, ini bukan isu politik tapi ini isu dakwah, dia dikaitkan dengan isu pengganas LTTE, Liberation Tamil Tigers Ilm. Okey, tu seseorang pergi backup dia, ada je backup. Tapi bila sampai kepada orang Islam, dikatakan dakwah Zakir Naik tak sesuai, tapi yang lain sesuai. Kita pun pelik, siapa yang sesuai sekarang? Kita sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada laporan polis dibuat ke atas Waitam Murti apabila dia mempertikaikan keputusan Jabatan Agama Islam Perlis untuk memberikan, melantik Zakir Naik untuk memberikan khutbah. Bukankah ini masuk campur urusan Islam? Sejak bila pula kita nak bagi khutbah, mereka boleh ada hak nak mempersuara? Kita tak pernah bersuara siapa boleh jadi sami. Tak ada. Kita tak masuk campur. Suka hati mereka, kita lakum dinukum waliyadin, okey je. Tapi kenapa dia nak masuk campur siapa boleh bagi tu? Hatta bila kami nak edarkan Quran, kami MRM nak edarkan Quran, tak ada orang bersuara. MCC BCHST kritik kami, kata kami kena berhentikan usaha kami edarkan Quran kepada non-Muslim. Bukankah itu seperti nak orang kata apa? Dia nak melanggar perlembagaan negara, menghalang apa hak kami dalam perlembagaan. Tahu kenapa? Cinta dunia takut mati. Ada jawatan takut bersuara. Semua nak melindungi jawatan. Dan saya bercakap ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak cari jawatan, bukan nak cari populariti. I don't need that. Saya bermula dari bawah, saya bermula dari orang tak kenal saya. Bukanlah hari ini ramai orang kenal. Dan saya berdakwah, kalau saya nak cari duit tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap terus terang, saya tak payah buat NGO yang saya ambil 16 staff untuk buat kerja. Saya boleh buat konsultansi, jual buku saja, buat bisnes, ceramah. Yang ni bayar saya berapa ribu tuan? 5,000 kan? Saya tak perlu nak buat NGO 16 staff. Saya boleh jual buku, buat ceramah. Siapa nak jemput saya ceramah, saya charge konsultan 3,000. Tapi saya tak buat. Tanyalah tuan-tuan, tanyalah orang yang pernah jemput saya. Nak bagi berapa bagi, tak nak bagi up to you. Saya tak nak berkira. Sebab saya tahu saya ada Tuhan Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Mana mungkin saya jadi miskin? Saya tak akan jadi miskin. Saya berdakwah semata-mata nak mencari keredaan Allah. Sebab ramai yang tak tahu, kerja saya sebelum ini, saya senior account manager di public listed company. Gaji kerja saya senang je. Saya pergi buat sales, masuk kerja bila anytime, balik pun anytime. Yang penting saya dapat sales. Purata gaji saya sebulan 5 angka. Buat apa nak susah-susah berdakwah, kena ugut bunuh? I don't need that. Kalau saya betul-betul buat dakwah kerana duit, tak payah buat NGO tuan-tuan dan puan-puan. Dan tahun ini pun saya nak tambah staff lagi. Perlu ke? Wajib ke? Tak wajib. Tapi saya nak. Sebab saya nak buat lebih banyak dakwah, saya nak buat lebih banyak kajian untuk bantu orang Islam, supaya bantu diri saya juga untuk akhirat saya.
Sebab saya tahu orang Islam kita nak mempertahankan Islam, tetapi kadang-kadang inputnya mereka tak dapat. Jadi saya ambil 16 staff untuk buat video, untuk buat multimedia, untuk buat penulisan, untuk buat kajian. Kami terbang pergi ke Indonesia, pergi ke luar negara, bukan bercuti, semata-mata untuk beli kitab agama, kitab agama lain, kitab agama Islam, untuk balik ke Malaysia buat rujukan, untuk memudahkan kerja tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila saya cakap ni, bukan nak tunjuk hero, bukan. Saya nak tunjuk dan saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya mu'alaf yang 14 tahun ini boleh buat, kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang dah berpuluh tahun tak boleh buat? Pasti lebih bagus daripada saya, pasti lebih baik dari saya. Saya ni tak ada apa, saya ni habuk je. Tapi tuan-tuan dan puan-puan di sini semua adalah permata, semua kena buat kerja. Nak salahkan orang senang, cepat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mereka ada salah mereka, orang yang ada jawatan ada salah mereka, mereka tak nak bersuara, tak nak mempertahankan Islam, no problem. Pastikan di akhirat nanti bila Allah tanya kita, kita ada jawapan depan Allah. Orang yang ada autoriti tak nak buat, mereka kena jawab sendiri. Itu saja. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekuatan untuk kita semua bersatu. Bersatu lillahi ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Ada perbezaan, ketepikan perbezaan. Kita masih ada persamaan yang paling jelas, iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kiblat masih sama, imannya masih sama, rukun Islamnya masih sama. Apa yang beza? Hati kita berbeza. Moga Allah Subhanahu Wa Taala satu-satukan hati kita, insya-Allah. Amin. Jadi harap saya menjawab persoalan tuan. Jadi sebelum saya berundur, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya banyak bercakap dan saya semangat. Saya bukan marah. Saya cuma bila tanyalah staf saya, mereka kerja saya, hidup dengan saya, travel dengan saya, tidur dengan saya, mereka tahu sikap saya. Siapa nak hina saya, silakan. Saya tak terasa. Sebab Firdaus Wong ni tak ada nilai. You nak hina saya, silakan. You nak panggil saya anjing ke, binatang ke, monyet ke, saya tak peduli. Saya tak terasa pun. Sebab saya bukan anjing, saya bukan binatang. Tetapi saya sesekali, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, insya-Allah saya tak akan izinkan Islam dihina. Saya Cina, tuan-tuan dan puan-puan Melayu, India, Banjar, Jawa. Bangsa tu Allah tak nampak, Allah tak tengok. Islam. Dan jikalau seorang Muslim, Nabi dah sebut, jikalau seorang dah bersyahadah, maka haram ke atas kamu maruahnya, darahnya dan hartanya. Dan saya juga tak akan izinkan mana-mana pihak yang cuba menjatuhkan maruah orang Islam kita yang tak bersalah. Kalau dia bersalah, silakan, saya tak akan mempertahankan dia. Tetapi selagi dia tak terbukti bersalah, nak ugut bunuh dia, nak cuba calar maruah dia, minta maaf, saya tak akan benarkan. Sebab Nabi dah sebut, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, umat Islam ini adalah umpama satu badan. Dicubit yang kanan, yang kiri pun sakit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kesengsaraan saudara kita di luar, kita terasa sakit. Apatah lagi saudara kita yang dekat di sini, yang ditindas, yang diperlakukan sedemikian rupa. Di mana maruah kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya seru, jom buat sesuatu. Buat dakwah. Bukan buat sesuatu yang di luar batasan agama, bukan buat sesuatu di luar batasan undang-undang, tetapi buat sesuatu berlandaskan syariat Islam. Keluarlah berdakwah, buatlah sesuatu, bagilah sedikit sumbangan untuk Islam. Sumbangan masa kita, bakat kita, apa jua yang kita mampu, insya-Allah. Dan sebelum saya undurkan diri, tuan-tuan dan puan-puan, di luar tu saya ada bawa buku sulung saya, Apa Lagi Cina Mau. Topik macam topik politik, tapi bukan topik politik. Apa Lagi Cina Mau ini lebih menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Cina, adat budaya pantang larang mereka, ya. Yang ini insya-Allah harap-harap lepas baca kita lebih faham dan untuk memudahkan kita berdakwah kepada mereka. Dan jikalau ada tuan-tuan dan puan-puan di sini yang berminat untuk membuat sumbangan bulanan untuk menjayakan dakwah dan kebajikan kami dalam dan luar negara, kami alu-alukan. Kalau tak mengapa. Itu sumbangan bulanan macam potong RM5, RM10 setiap bulan untuk meneruskan kelangsungan dakwah kami. Sekali lagi, nak buat silakan, tak nak no problem. Yang penting doa-doakan dan masing-masing kita usaha. Moga-moga apa kita lakukan Allah terima dan jadi amal jariah kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jazakumullahu khairan. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri,
panjang umur, kita jumpa lagi. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.